Assalamualaikum, salam sejahtera, salam cuti seminggu sebelum ni. So hari ini kita teruskan kita punya perjuangan, kita punya pengajaran. Tak boleh bercuti-cuti lagi sebab banyak lagi, jauh lagi perjalanan kita untuk persediaan kita untuk menghadapi peperiksaan SPM. Jangan lalai, jangan sekali lupa, jangan sekali lalai bahawa kita ada satu peperiksaan yang besar yang perlu kita hadapi tahun ni. Saya awak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan teruskan dalam bab 5, iaitu dalam subtopik 5.5 iaitu minyak sawit. Saya ni sebagai anak peneroka Elda sawit, saya berbanggalah sebab tajuk ni ada dalam silibus sains tingkatan 5 awak. So, apa itu minyak sawit? Kita tahu minyak sawit adalah minyak yang diperbuat daripada pokok kelapa sawit. Hasil daripada tuaian buah kelapa sawit. So, kita dah tahu tajuk yang kita belajar bab 5 ni adalah sebatian karbon. So, jadi awak kena tahu bahawa minyak sawit ni pun merupakan sebatian karbon. Okey, ini nampak gambar rajah ni. Gambar rajah ni merupakan struktur buah sawit. So, dia ada 3 bahagian utama yang awak kena tahu. Yang bahagian pertama yang awak kena tahu yang kat dalam ni warna putih dia macam kelapa. Dalam tu macam isi kelapa tu kita panggil sebagai isi roh. Yang dekat luar sekali tu sabut. Macam sabut kelapa, sabut. Dia sama jenis macam buah kelapa, sejenis kumpulan pokok palma. So dia ada isi, dia ada sabut, dia ada tengah-tengah di antara isi roh dengan sabut tu dia ada tempurung. Sama macam buah kelapa. Okey, bahagian sabut dalam bahasa saintifiknya dipanggil mesokarp yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Sabut ni merupakan minyak sawit yang paling banyak. Okey. Tetapi bahagian isi roh kita panggil sebagai kernel, bahasa saintifiknya kernel yang mengandungi minyak isi roh sawit yang paling berkualiti. Yang paling berkualiti adalah pada isi roh. Yang paling banyak kuantiti adalah pada sabut. Okey, bahagian tempurung dipanggil endokarp yang tidak mengandungi minyak. Okey, ini adalah macam mana proses penghasilan ataupun pengekstrakan minyak sawit daripada biji sawit itu sendiri. Sekarang harga sawit mahal tau. Boleh dapat banyak ribu-ribu. Kalau ada kebun sawit tu jangan anggap orang tu tak banyak duit. Banyak duit. Banyak duit. Sebab sekarang harga minyak sawit mahal. Sebab itulah harga minyak masak sekarang ni yang besar tu 5 kilo tu 30 lebih ringgitnya. Sebab apa? Sebab industri sawit sekarang harga minyak sawit pasaran mahal. Okey, ini adalah cara ataupun proses, urutan proses macam mana minyak sawit dihasilkan. Okey, proses yang pertama kita panggil sebagai proses pensterilan. Tandan buah kelapa sawit tu disteril. Steril tu apa? Buah kelapa sawit bersama tandannya disteril. Disteril tu maksudnya dia bunuh mikroorganisma dengan apa? Dia guna steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi. Haba daripada steam dapat membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan fungi yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Okay, steam juga dapat melembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan memudahkan buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandannya. Ini belum lagi tanggal daripada tandan. Tandan tu apa cikgu? Tandan tu yang buah sawit melekat tu biji-biji kecil-kecil itu tandan. Setandan kelapa sawit. Tapi yang kita guna buah sawit yang kecil-kecil tu. So, lepas kita dah steril, barulah proses penanggalan. Macam penanggal, seram pula tengok. So, penanggalan tu maksudnya apa? Di mana buah kelapa sawit dileraikan daripada tandan di dalam mesin penanggal. Kita cabut ataupun kita leraikan. Kita asingkan buah-buah kelapa sawit yang kecil-kecil tu daripada tandan kelapa sawit. Okey, setelah ditanggal, barulah proses pencernaan. Apa itu proses pencernaan? Proses pencernaan adalah buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurungnya.
Ni tujuan ni kita nak asingkan sabut daripada tempurungnya. Sabut dan tempurung yang mengandungi isi rung kemudiannya diproses secara berasingan. So sabut kita proses cara lain, isi rung kita proses cara lain. So kita kena asingkan. Sebab apa kita nak kena asingkan? Sebab nilai komersial minyak sawit di antara minyak sawit yang diasaskan daripada sabut, dia harganya lebih rendah ataupun kualitinya lebih rendah berbanding dengan kualiti minyak sawit yang dihasilkan daripada isi rung. Sebab tu kita kena asingkan sebab nak nilai komersial yang berbeza. Okey, yang sebelah kiri itu adalah proses sabut, pengekstrakan minyak sawit. Okey, PO kita panggil PO. Sabut diperah dengan penekan hidrolik atau skru untuk mengeluarkan PO. PO tu apa? Minyak sawit lah daripada sabut tu untuk mengeluarkan PO. Kemudian bila kita dah tekan, bila kita dah keluarkan minyak, kita kena turas ataupun tapis lah. Kita kena turas supaya sabut ataupun sampah-sampah ataupun gentian-gentian sabut dapat diasingkan daripada PO melalui proses penurasan. Lepas tu akhir sekali barulah kita melalui proses penulingan di mana steam dialirkan melalui PO untuk menghilangkan bau, menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi masam. So PO disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warna. Barulah terhasilnya PO tulik. Ini bahagian sabut. Kita panggil sebagai PO. PO tu apa? PO tu minyak sawit daripada sabut. Okey. Dia berlainan pula dengan isi rung iaitu pengekstrakan minyak isi rung sawit. Kita panggil sebagai PKO. Tempurung yang mengandungi isi rung dikukus pada tekanan tinggi, kemudian isi rung diasingkan, isi rung dikeringkan dan PKO di dalamnya diekstrak dengan penekan hidrolik atau skru. Proses yang sama. Dia ekstrak tu melalui proses penekanan, Kemudian PKO dituras. So isi rung dia asingkan daripada PKO melalui proses penurasan. So untuk PKO dia tak ada proses penulinan sebab dia tak perlu nyahkan warna. Untuk proses PO minyak sawit daripada sabut, kita ada satu lagi proses tambahan iaitu penulinan. Okey. Ini dia. PO tu adalah palm oil, minyak sawit. PKO adalah palm kernel oil, minyak sawit isi rung. Minyak sawit ni daripada sabut, minyak isi rung sawit daripada isi rung. So dia berbeza, prosesnya berbeza, nilai komersial dia pun berbeza. PKO ni lebih berkualiti berbanding dengan PO. Okey. Komponen dalam minyak sawit. So dalam minyak sawit tu ada dua komponen. Komponen yang pertama kita panggil sebagai glycerol. Komponen yang kedua kita panggil sebagai asid lemak. So dalam minyak sawit tu ada dua benda ni lah. Ada dua komponen, glycerol dengan asid lemak. So minyak sawit terdiri pada dua bahagian iaitu glycerol dan pelbagai jenis asid lemak. Minyak sawit terdiri pada asid lemak tepu seperti asid palmitik dan asid stearik seperti asid lemak tak tepu serta asid lemak tak tepu seperti asid olik dan asid linolik. So dalam minyak sawit itu sendiri ada lemak tepu, ada lemak tak tepu. Sebab dia banyak jenis dia punya asid lemak. Okey, apakah komposisi minyak sawit? Ini adalah komposisi dalam minyak sawit berbanding minyak-minyak yang lain. Untuk minyak kelapa sawit, minyak kelapa ada ni lemak tepu dia 0.1. Minyak jagung lagi besar lemak tak tepu atau lemak tepu 4.6. Okey, kita tengok minyak sawit. Okey, minyak sawit dia punya lemak 1.0, minyak isi rung sawit 0.2 lagi kecil, minyak kacang. So ini semua komponen yang tak baca lah dalam putih. Dia punya
apa namanya, komposisi, apa itu kandungan dalam minyak-minyak tadi tu. Berapa peratus kah dia punya asid palmitik, asid myristic, asid-asid dia semua tadi lah, asid-asid lemak tadi awak boleh check balik ya. Okey. Okay, lepas ni cikgu tak nak kali ni cikgu berhenti dulu sampai sini. Tapi lepas ni kita akan tengok pula sifat kimia bagi minyak sawit daripada segi pengoksidaan, daripada segi hidrolisis, daripada segi pengesteran. Okay, kita nak tengok bagaimanakah sifat-sifat kimia bagi minyak sawit tu. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih sebagai pengenalan untuk minyak sawit. Bye. Assalamualaikum.